Saya akan bentangkan bahagian pengenalan. Okey, teori evolusi merupakan satu konsep utama dalam bidang biologi yang menjelaskan bagaimana kepelbagaian hayat di bumi muncul melalui perubahan genetik dan seleksi alam. Teori ini dia dikembangkan oleh ahli biologi yang terkenal iaitu Charles Darwin pada abad ke-19. Beliau ni lah yang mengemukakan bahawa spesies berkembang sepanjang masa melalui proses evolusi. Okey, menurut teori evolusi, semua makhluk ni dia hidup berkongsi nenek moyang yang sama, tapi dia berubah sepanjang masa melalui perubahan genetik yang terjadi secara rawak. Okay, apabila terdapat perubahan genetik yang memberikan kelebihan kepada individu dalam bertahan hidup ataupun berkembang biak, individu tersebut mungkin lebih kepada untuk bertahan dan memindahkan ciri-ciri yang dia ada tu kepada keturunan mereka. Seterusnya, teori evolusi ni dia ada beberapa ciri utama yang membentuk landasan pemahaman tentang perkembangan dan kepelbagaian hayat di bumi. Yang pertama, teori ni menekankan perubahan genetik dalam populasi sebagai pendorong utama evolusi. Proses ni dia melibatkan perubahan rawak dalam warisan genetik yang dapat membawa kepada munculnya ciri-ciri baru. Yang kedua, teori evolusi ni dia juga menggunakan konsep seleksi alam di mana persekitaran ni dia bertindak sebagai pemilih semula jadi terhadap individu dengan ciri-ciri yang memberikan kelebihan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Ini membentuk mekanisme utama yang yang mengadaptasi spesies terhadap persekitaran yang berubah. Teori evolusi ini juga mengakui adanya nenek moyang bersama ataupun nenek moyang yang sama. Lepas tu dia menyatakan bahawa semua makhluk hidup berkongsi asal-usul bersama dan berubah sepanjang masa melalui garis keturunan yang bercabang. Ini merangkumi konsep warisan genetik dan perubahan evolusi sepanjang generasi. Antara ciri-ciri lain yang ada juga dia adalah keupayaan spesies untuk beradaptasi dengan persekitaran yang berubah, yang mana dia menyebabkan pelbagai bentuk kehidupan yang dapat terus hidup dan berkembang. Okey, seterusnya teori evolusi dari perspektif ahli falsafah, yang mana ahli falsafah ni dia melibatkan analisis mendalam mengenai aspek-aspek filosofikal yang berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan organisme. Okey, ahli falsafah ni dia dah kaji dan dia tetapkan ada 3 aspek yang dia tekankan. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi dan yang ketiga etika. Dan yang ketiga-tiga ni dibincangkan dalam konteks evolusi. Okey, kita pergi pada yang pertama. Dari segi ontologi, teori evolusi ni menyentuh hakikat kewujudan dan asal-usul kehidupan. Yang mana ahli falsafah ni dibincangkan bagaimana evolusi ni dia mempengaruhi pandangan tentang realiti dan eksistensi, menggeser pemahaman tentang asal-usul kehidupan dan hubungan antara spesies tu. Okey, yang kedua, dari segi epistemologi pula, teori evolusi ni menimbulkan soalan mengenai bagaimana pengetahuan itu berkembang. Dan ahli falsafah ni dia telah menilai bagaimana evolusi ni dia mampu mempengaruhi cara kita memahami alam semesta dan proses-proses evolusi itu sendiri. Macam mana kita faham alam semesta tu wujud apa semua kan, dan juga macam mana cara kita memperoleh bagaimana cara kita mendapat pengetahuan tentang kepelbagaian hayat yang ada di muka bumi ni. Dan yang terakhir, dari sudut etika, teori evolusi ini memberi implikasi terhadap pandangan mengenai moral dan nilai-nilai kehidupan, yang mana ahli falsafah ni dia meneliti bagaimana evolusi mempengaruhi pandangan tentang tanggungjawab kita terhadap alam semesta dan makhluk hidup di dalamnya. Okay, secara keseluruhannya, ketiga-tiga teori evolusi ni dari segi
ontologi, epistemologi dan juga etika, secara keseluruhan untuk ketiga-tiga teori evolusi ni, dia teori evolusi ni dia menawarkan bukan hanya pandangan sains tapi juga memberi landasan untuk refleksi filosofikal yang mendalam tentang hakikat dan makna kehidupan, serta kesan terhadap cara kita memahami dunia di sekitar kita. Okey, seterusnya adalah pengasas kepada teori ini. Sebagaimana dah saya bagi tahu pada awal-awal tadi, pengasas pada teori ini adalah Charles Darwin, iaitu dia seorang ahli biologi Inggeris yang hidup pada abad ke-19. Beliau ni dikenali dengan karya utama dia, iaitu On the Origin of Species, yang diterbitkan pada tahun 1859. Okay, dalam buku tu Darwin ni dia bagi idea bahawa spesies ni berkembang melalui proses evolusi semasa beratus-ratus ribu tahun. Okay, Darwin ni juga dia membawa konsep evolusi melalui mekanisme alamiah seleksi, yang mana dia mengamati bahawa dalam populasi terdapat variasi genetik semula jadi dan individu dengan ciri-ciri tertentu lebih berpeluang untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Konsep yang saya sebutkan tu dia dikenali sebagai seleksi alam, di mana alam ni dia memilih individu yang paling sesuai dengan persekitaran mereka, Perjalanan Darwin dalam pelayaran kapal, nama kapal tu HMS Beagle, yang mana dia memberikan Darwin ni peluang untuk mengumpul data dan mengamati pelbagai spesies di seluruh dunia, yang mana penemuan dan analisis dia tu membentuk kepada asas bagi teori evolusi. Okay, dia menantang pandangan dominan ketika itu mengenai penciptaan spesies menurut pandangan religius. Tapi masa tu pada awal-awal tu ramai orang tak boleh terima lah. Ramai orang macam apa benda teori evolusi kan, kenapa manusia diciptakan daripada monyet, apa semua, ramai tak diterima. Tapi seiring berlalunya masa, teori evolusi Darwin ni menjadi satu dari konsep terpenting dalam sains biologi, yang mana dia memberikan pemahaman mendalam tentang kepelbagaian hayat dan hubungan antara semua bentuk kehidupan di muka bumi ini. Next, pandangan teori evolusi tentang manusia. Teori evolusi mengenai manusia ni dia diajar oleh Charles Darwin, dan Charles Darwin mengatakan bahawa manusia berkembang dari nenek moyang bersama dengan semua makhluk hidup lain dan melalui proses pembinaan semula jadi. Pada awalnya teori evolusi manusia ni dia menyebabkan perubahan bertahap dalam sifat-sifat warisan dari generasi ke generasi yang menghasilkan perbezaan dalam populasi. Adakah benar manusia berasal dari beruk menurut teori evolusi? So dekat sini dia nak tegaskan bahawa konsep bahawa manusia ni berasal dari beruk ni bukanlah dari teori evolusi ataupun dari pandangan Charles Darwin. Pernyataan ni dia seringkali merupakan kekeliruan ataupun kesalahfahaman. Ni Darwin ni sendiri dia tak pernah mengatakan Darwin ni sendiri tidak secara khusus menyatakan bahawa manusia tu dia berasal daripada beruk. Tetapi Charles Darwin menunjukkan bahawa manusia dan primata ni yang lain berkongsi nenek moyang bersama yang lebih jauh. Primata ni dia macam suatu yang memiliki ciri-ciri mamalia. Contoh macam kera, monyet dan juga manusia. Okay.
ke? Benarkah itu dakwaan Darwin? Teori evolusi manusia ni dia mengaitkan manusia dengan kelompok primata dan nenek moyang manusia dan primata non-manusia dikaitkan melalui garis evolusi yang bersamaan. Primata non-manusia ni adalah kelompok mamalia yang tidak termasuk manusia. Kalau primata dia suatu yang memiliki ciri-ciri mamalia seperti kera, monyet dan manusia. So, kiranya primata non-manusia ni adalah kera dan monyet. Yang tidak termasuk manusia lah. Lepas tu, pada dasarnya manusia dan primata lain ni dia memiliki leluhur bersama yang hidup jauh dalam sejarah evolusi. Leluhur ni dalam konteks evolusi ni merupakan makhluk hidup yang berfungsi sebagai nenek moyang bersama atau titik awal kepada satu keturunan. Adakah ada perbezaan antara teori evolusi, pegangan saintifik dan Darwin? Okey. Ada perbezaan antara teori evolusi yang lebih umum dan pandangan Darwin. Tapi Darwin dia menemukan teori evolusi oleh seleksi semula jadi. Tetapi sejak itu terdapat perkembangan dan modifikasi teori tersebut. So, kiranya seleksi semula jadi ni dia macam proses utama dalam teori evolusi yang diusulkan oleh Charles Darwin sendiri. Ini setiap populasi dia ada variasi dalam sifat-sifat individu. Contoh, variasi ni dapat bersifat warisan ataupun mutasi genetik. Teori evolusi moden ni dia menggabungkan pengetahuan genetika, paleontologi, biologi perkembangan dan bidang sains lain untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana evolusi itu berlangsung. Paleontologi ni contoh dia cabang paleontologi ni merupakan cabang ilmu bumi yang mempelajari fosil dan rekaman fosil untuk memahami sejarah kehidupan di bumi. So, sementara Darwin memberikan sumbangan yang penting kepada teori evolusi, teori tersebut telah berkembang dan diperluas melibatkan kontribusi banyak ilmuwan dan bidang sains yang berbeza. Apa pandangan agama berhubung dengan kejadian manusia? Manusia ni dijadikan oleh Allah secara berperingkat. Manusia secara fitrahnya berkembang seperti bulan sabit, bersifat lemah pada usia awalnya, semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas. Justeru pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak, remaja, dewasa dan berakhir dengan kematian. Sebagai ciptaan terbaik, manusia diberi oleh Allah keistimewaan iaitu akal yang tiada pada makhluk lain. Untuk membolehkan ia muncul di bumi sebagai khalifah yang dapat menguasai isi alam. Konflik dan kontroversi utama yang paling rancak diperdebat dalam teori evolusi ini adalah berkaitan proses kejadian manusia. Masyarakat hari ini khususnya yang berpengetahuan dalam bidang agama, mereka tidak menentang teori evolusi atas alasan tidak percaya organisma unisel yang boleh berevolusi menjadi seekor kambing.
Tetapi mereka menolak teori ini kerana mengatakan manusia adalah hasil evolusi primat iaitu monyet. Walau bagaimanapun, setelah berpuluh tahun, sistem pendidikan sains dan biologi didoktrinkan oleh orang barat. Teori ini semakin diterima oleh orang Muslim. Perkara ini amatlah merisaukan kerana mengakui bahawa umat Islam mengakui bahawa manusia adalah hasil daripada evolusi adalah menyalahi akidah umat Islam kerana jelas bertentangan dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Adakah teori evolusi ni bercanggah dengan agama ataupun tidak? Kejadian manusia menurut pandangan Islam sangat bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh pendukung teori evolusi iaitu Charles Darwin. Charles Darwin ni berpendapat bahawa makhluk hidup termasuk manusia berasal daripada evolusi atau perubahan-perubahan makhluk sebelumnya yang memiliki kemampuan sederhana. Pendapat ini disokong kuat dengan penemuan beberapa fakta ilmiah seperti fosil daripada manusia purba, iaitu Meganthropus dan juga Pithecanthropus. Timbulnya percanggahan pendapat dari semua agama di dunia, di mana mereka menentang teori evolusi Charles Darwin, dan penentangan ini terjadi kerana pemikiran mereka didasarkan pada informasi di dalam kitab suci masing-masing. Salah satu daripada kitab suci tersebut adalah Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kitab suci agama Islam dan ianya banyak menyebutkan tentang beberapa proses kejadian manusia yang telah lebih terperinci dan juga jelas. Teori evolusi adalah kerangka konsep ilmiah yang menyatakan bahawa spesies-spesies organisma yang mengalami perubahan sepanjang waktu melalui proses seleksi alam, mutasi genetik dan faktor-faktor lainnya. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Charles Darwin pada abad ke-19 dan sejak itu telah mengalami perkembangan dengan kontribusi dari banyak ilmuwan. Prinsip-prinsip utama termasuk pewarisan sifat, variasi genetik dan adaptasi lingkungan sebagai pendorong evolusi.